Terima kasih juru acara majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua peserta-peserta webinar pendekatan, perkhidmatan, pengembangan pertanian ya. Saya akan membentangkan kertas yang bertajuk itulah pendekatan, perkhidmatan, pengembangan pertanian dalam RNK 12. Next slide please. Dalam ini kandungannya ya, saya akan jelaskan sedikit mengenai latar belakang perkhidmatan pengembangan Jabatan Pertanian, kemudian pencapaian perkhidmatan pengembangan, dan kita lihat pula kepada pendekatan perkhidmatan pengembangan dalam RNK 12 ini. Sebagai latar belakang ya mengenai perkhidmatan pengembangan Jabatan Pertanian, jadi kita mempunyai sejarah yang panjang mengenai perkhidmatan pengembangan ini, iaitu sejak tertubuhnya Jabatan Pertanian pada tahun 1905 ya. Jadi kalau kita lihat sekitar di era sebelum merdeka dulu, pada masa tersebut kita boleh kata kebanyakan ni pertanian merupakan sektor terpenting negara ini ya. Dari segi menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat, penglibatan dari segi penggunaan guna tenaga pertanian adalah sektor yang paling penting sekali, dan kebanyakan petani-petani kecil yang terlibat pada masa tersebut kita boleh kata adalah mereka yang tidak mendapat pendidikan yang tinggi, dan saya boleh kata banyak juga yang tidak pandai baca dan menulis. Jadi sebab itulah pengembangan pertanian pada masa tersebut kita lebih tertumpu kepada bersemuka. Kita lebih kepada bersemuka, dan juga kita memberi tunjuk ajar di lapangan cara-cara bagaimanakah aktiviti amalan-amalan agronomi perlu diamalkan. Bahkan pada masa tersebut kita masih lagi bercakap tentang tumpuan kita lebih kepada mengajar tentang cara-cara menanam yang betul kan kepada petani kita. Dan kemudian selanjutnya pada era 1960 hingga 1994 tu, pada masa ni tumpuan dari segi subjek kita pun kita masih lagi bersemuka, tetapi tumpuan teknologi kita di peringkat ini kita dah lebih kepada, kita dah mula bercakap tentang variety tanaman yang mana kita menggalakkan petani-petani kita menggunakan variety yang disyorkan dan menukarkan variety jenis-jenis tanaman yang tidak berkualiti. Seperti kalau kita lihat tumpuan pada masa itu, kalau kita lihat dulu sekitar zaman itu 1970-an, sekitar 70-an, masih lagi terdapat macam kalau rambutan tu buah-buah rambutan masam dan sebagainya. Jadi tumpuan jabatan pada masa itu lebih kepada kita menggalakkan mereka menukar kepada variety yang disyorkan, dan alhamdulillah kita telah berjaya ya. Kita lihat sekarang ni kita dah tak jumpa dah pokok-pokok rambutan yang masam, bahkan semua rambutan yang ditanam tu adalah, kita boleh kata adalah pokok-pokok cantuman ya. Pokok-pokok klon-klon yang disyorkan dan semua manis. Jadi inilah kesan daripada kerja-kerja pengembangan yang telah dijalankan oleh pegawai-pegawai kita.
Begitu juga di sekitar 1960, 1960 dan 1994, kalau dalam industri padi itu, tumpuan kita lebih kepada kita mengajar petani kita untuk mula menanam secara daripada satu musim setahun kepada 2 kali setahun. Kita kena ingat ya, zaman dulu memang petani kita mereka menanam padi sekali setahun. Tapi kalau kita lihat balik sejarah, apabila kerajaan memperkenalkan penanaman padi 2 kali setahun, kita mendapat banyak tentangan juga di kalangan petani-petani. Tetapi alhamdulillah dengan kegigihan ejen-ejen pengembangan kita ya, mereka telah bekerja dengan begitu kuat sekali, dan kesannya kita dapat lihat sekarang ni di semua kawasan jelapang kita bertanam dengan padi 2 kali setahun. Dan perkara ini dah menjadi satu perkara yang perkara yang biasa dah. Bahkan ada pihak yang mula bercakap tentang penanaman padi 5 kali dalam 2 tahun dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu kejayaan besar kepada kita ya, dalam kita menjalankan aktiviti pengembangan kita. Begitu juga kalau kita tengoklah industri padi ya, kita telah beralih daripada menanam secara manual, mengubah secara manual kepada menanam secara tabur terus, dan sekarang ni kita telah mula pergi kepada juga secara tabur terus dan juga menggunakan jentera menanam. Jadi kesemua ni kita dapat lihat berlaku perubahan dari segi amalan penanaman padi itu. Ini adalah hasil daripada kerja, tugasan, perkhidmatan yang kegigihan, kesungguhan yang telah ditunjukkan oleh pegawai-pegawai pengembangan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah pentingnya aktiviti pengembangan itu. Jadi apabila kita masuk pada era seterusnya 1995 hinggalah 2008, pada masa inilah adanya 2L dan sebagainya, dan kita alhamdulillah sebab petani kita, cara penanaman kita pun saya boleh kata dari segi basicnya penggunaan variety pun kita telah petani-petani kita pun telah mereka telah tahu ya, telah well-versed, telah tahu kepentingannya menggunakan menanam variety yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian ya. Dan cuma pada peringkat ini 1995-2008 kita lebih kepada 2L, yang mana kita dalam penyampaian teknologi kita tu kita lebih mendalam. Kita dah mula bercakap tentang kita dah mula pada waktu ini bercakap tentang integrated pest management, pengurusan posak bersepadu, yang ni bukan saja memastikan penggunaan racun itu adalah sebagai langkah terakhir. Jadi kita mengamalkan langkah-langkah kebersihan ladang, penggunaan biological control dan sebagainya kita dah perkenalkan dalam tanaman padi, dalam kelapa, sayur dan sebagainya. Dan juga kita dah mula bercakap tentang mula bercakap tentang pentingnya kualiti tanaman dan pentingnya kita meningkatkan kita punya produktiviti kita. Jadi kesemua ni berlaku, kalau kita dapat lihat ya, berlaku perubahan ya, dan pendekatan kita pun sesuai dengan perubahan yang berlaku tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lihat ya, kalau sebelum merdeka dan juga di awal selepas merdeka dulu, pendekatan kita beza. Saya masih ingat lagi di dalam Jabatan Pertanian kita ada mobile unit ya, yang mana mereka ada wayang pacak dan sebagainya untuk menarik orang datang dan lihat. Tetapi perkara ni kita dah tak ada dah sekarang ni. Bahal mobile unit tu pun kita dah tak ada dah. Sebab mana
pendekatan kita ubah sesuai dengan perubahan yang berlaku. Jadi dalam era sekarang ni, waktu sekarang ni telah berlaku lagi satu lagi kita perubahan besar ya dari segi dalam bidang komunikasi, yang mana kita telah mula ada media sosial telah datang, internet, kemudahan internet telah ada, dan ini telah membolehkan komunikasi secara maya di antara ejen pengembangan dan juga petani. Dan juga dari segi petani-petani kita pun, dari segi petani itu sendiri pun telah berubah. Kalau dahulu mereka seperti saya sebut, awal-awal dahulu, peringkat awal sebelum merdeka dan awal selepas kemerdekaan, golongan petani ini merupakan orang yang kebanyakannya tidak tidak boleh membaca dan menulis. Tapi sekarang ni, dalam era sekarang ni adalah petani kita banyak orang-orang muda, termasuk juga orang-orang muda yang mana berpendidikan tinggi. Mereka keluar daripada universiti, mempunyai ijazah, diploma, sijil dan sebagainya. Orang yang mempunyai yang bersemangat tinggi, mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi untuk itu kita sesuaikan dengan keadaan golongan sasar kita tersebut. Itulah kita dalam era sekarang ni, kita dah bergerak kepada penggunaan alat-alat komunikasi elektronik yang mana kita dapat berhubung dengan mereka bukan secara maya. Di samping sekiranya ada keperluan, ada kesempatan di mana kita tidak meninggalkan juga dari segi pertemuan secara fizikal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di dalam pada masa kini, dari segi pendekatan pengembangan kita ya, sekarang ni ada kita menggunakan pendekatan yang innovation based, iaitu kita adakan bina jaringan dan mewujudkan institusi baru yang menyumbang kepada rantaian nilai, iaitu dengan pelaksananya kita melibatkan ejen pengembangan, penyelidik dan juga kerjasama awam swasta. Jadi di dalam model ni tuan-tuan dan puan-puan ya, apa yang saya nak cerita di sini adalah yang mana di dalam model pendekatan kita sekarang ni adalah kita melihat macam saya sebut tadi, berlaku dari segi rakyat kita yang terlibat dalam pertanian ni bukan seperti dahulu. Sekarang ni banyak orang yang berpendidikan, orang yang berpelajaran, orang yang mempunyai ilmu, dan juga di samping itu bidang pertanian telah berkembang. Sekarang ni bidang pertanian telah berkembang. Kalau dahulu pertanian ni tidak melibatkan komputer dan sebagainya, tetapi sekarang, zaman sekarang ni, komputer itu juga menjadi sebahagian daripada aktiviti dalam menyokong aktiviti pertanian, yang mana kita ada Internet of Things kan, kita menggunakan Internet of Things, sensors, pelbagai alat-alat elektronik ya, sensors dan sebagainya, yang mana jadi ianya melibatkan banyak pihak. Jadi untuk kita memanfaatkan supaya kita dapat menggunakan sumber-sumber yang ada dekat luar ni dengan sepenuhnya apa yang ada dalam negara ni, maka kita di Jabatan Pertanian kita mengambil langkah yang terbuka. Kita memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk sama-sama membantu menyumbang bagi meningkatkan sektor pertanian kita, khususnya subsektor tanaman kita. Iaitulah kita menggunakan model ini, itu kita bina jaringan. Itu yang kita libatkan, macam saya sebut tadi, sekarang ni kita ada banyak servis-servis provider dalam aplikasi ICT, IoT dan sebagainya. Kita libatkan mereka dalam
dalam aktiviti pertanian, dengan caranya adalah melalui kita punya projek-projek participatory observation kita, yang mana sekiranya teknologi mereka menunjukkan bahawa ianya adalah viable, dapat membantu meningkatkan hasil, meningkatkan produktiviti, dapat mengurangkan kos, maka kita akan ambil dan kita akan sebarluaskan penggunaannya kepada petani. Begitu juga dari segi penggunaan input-input pertanian, ya. Sekarang ni kiranya ada baja-baja yang sama ada inorganik ataupun organik, penggunaan beneficial microbe dan sebagainya, hasil daripada penyelidikan yang dijalankan oleh sama ada pihak kerajaan ataupun swasta, kita beri peluang untuk mereka buktikan kepada petani bahawa teknologi yang mereka punyai itu, yang mereka miliki itu benar-benar dapat membantu meningkatkan produktiviti ladang. Maka kita akan, sekiranya ianya benar dan betul, ianya benar, maka kita akan gunakan, kita akan iktiraf teknologi tersebut dan kita akan sebarluaskan kepada petani. Maksudnya ringkasnya apa yang saya nak maklumkan di sini adalah kita memberi peluang kepada semua pihak dalam negara ni maupun luar negara yang memiliki teknologi, yang mana untuk berkongsi teknologi mereka dengan petani-petani kita, usahawan tani kita, yang mana teknologi tersebut dapat meningkatkan produktiviti hasil tanaman petani-petani kita. Jadi inilah pendekatan yang kita gunakan, kita beri. Kita tidak kata bahawa petani-petani mesti ikut pakej-pakej yang ada di Jabatan Pertanian saja, tidak. Ataupun kita akan buka dan beri peluang pada semua. Dan juga pakej-pakej yang kita ada pun kita tidak statik, kita akan tambah baik daripada masa ke semasa dengan kita akan sesuai dengan kemajuan dalam teknologi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau di zaman dahulu sebelum ini, sesuatu pakej teknologi itu mungkin boleh bertahan lama kerana perubahan, kemajuan dalam penyelidikan berkaitan teknologi tersebut dia lambat terhasil kerana bilangan pihak yang terlibat tu tidak ramai, dan juga kita di Malaysia ni kita lambat menerima teknologi daripada luar disebabkan komunikasi yang wujud pada zaman tersebut. Tetapi pada zaman sekarang ni, apa yang berlaku di luar, kemajuan teknologi yang berlaku di luar melalui internet dalam masa yang begitu pantas telah sampai ke negara kita. Jadi begitu juga di samping itu, bilangan petani, bilangan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan untuk mendapatkan teknologi baru ni pun ramai. Jadi dengan sebab itu teknologi yang dihasilkan begitu banyak dan pantas sekali. Sebab itulah kita di Jabatan Pertanian kita sentiasa kemas kini, update pakej-pakej teknologi kita, dan kita sentiasa terbuka untuk menerima teknologi baru yang akan dapat memberi kebaikan kepada petani-petani kita, dengan hasrat kita untuk meningkatkan produktiviti dan dapat menyumbang kepada pengeluaran hasil pertanian negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak sebut sedikitlah tentang kalau kita approach kita, pendekatan kita, ya. Kalau di masa yang lepas, maksud saya di lepas tu mungkin 5 tahun sebelum ini, kita banyak teknologi kita ni banyak kita pengembangan metodologi pengembangan kita guna banyak berdasar kepada seperti kita gunakan seperti crop calendar kita, mana kita bagi nasihat mengikut perkembangan tanaman tersebut. Dan
bagi petani-petani, setengah-setengah petani yang masih memerlukan perkhidmatan secara begitu, kita akan teruskan. Kita akan terus gunakan pendekatan tersebut untuk bagi nasihat mengikut crop calendar dan sebagainya. Di samping itu, pada sekarang ini kita juga menggunakan pendekatan baru, iaitu melalui sistem pengembangan kita, yang mana kita bagi dan juga kita menggunakanlah kemudahan-kemudahan lain seperti big data and so on. Di samping kaedah bersemuka yang seperti yang kita telah amalkan sebelum ini, kaedah yang kita gunakan sekarang ini juga kita akan menggunakan ICT seperti yang saya nyatakan tadilah. Kalau kita telah tunjukkan, kita telah ada melalui FB Live Jabatan Pertanian, di mana kita telah kita ajarkan, kita beri tunjuk ajar bagaimana untuk menanam sayur-sayuran dan sebagainya melalui FB Live kita, mana usaha-usaha yang telah kita jalankan menggunakan teknologi yang kita jalankan secara maya. Okey, next. Jadi sekarang ni kita pergi kepada pencapaian perkhidmatan pengembangan kita, ya. Sedikit seimbang. Saya rasa elok kita lihat dari segi sumbangan agro makanan kepada KDNK negara, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, sektor 2019 dan juga 2020, ya. Pada 2020, sektor pertanian telah menyumbang sebanyak 7.94% pada KDNK negara kita. Daripada 7.94% tu, sumbangan daripada agro makanan adalah sebanyak 3.98%, dan daripada komoditi industri seperti getah, kelapa sawit, koko dan sebagainya, itu sebanyak 3.96%. Jadi tahun 2020 merupakan tahun pertama lah yang mana agro makanan telah mengatasi, ya, komoditi industri, ya, dari segi sumbangan terhadap sektor pertanian terhadap KDNK negara kita, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, seperti yang saya sebut tu, agro makanan kita ada 50.14% dan juga komoditi itu sebanyak 48.86%, ya. Kalau dari segi sumbangan dari segi value-nya, nilainya, ya, iaitu untuk agro makanan sebanyak 13.81 bilion. Tanaman, ya, telah 13.81 bilion, ya, telah meningkat, ya, kepada, iaitu meningkatlah daripada 13.81 bilion. Okey, itu adalah dari segi sektor ni. Kita tengok sini lah, di sini, ya, ni figures ni. Dari kalau kita lihat agro makanan, jadi di sini menunjukkan bahawa sektor agro makanan kita menjadi bertambah penting lah kepada negara kita, dan terutamanya apabila berlaku PKP ni, COVID-19 ni, maka ianya dilihat lebih penting lagi. Yang mana kita telah lihat bagaimana apabila berlaku masalah logistik, ya, dari segi perkapalan, logistik membawa kontainer makanan daripada negara terhalang dan sebagainya, maka ini juga memberi kesan kepada bekalan makanan dalam negara kita. Dan juga apa yang berlaku di negara lain akan beri kesan, seperti kita hadapi masalah dalam isu bawang kita pada hari tersebut, pada satu masa tersebut, yang mana kerajaan India telah melarang, ya, pengeksportan bawang, maka kesannya berlaku kekurangan bekalan bawang dalam negara, dan
harga bawang telah meningkat begitu tinggi sekali. Jadi inilah senario yang berlaku dalam dunia sekarang ni, yang mana kita lihat sekarang di mana-mana tempat, mana di negara-negara, isu security makanan menjadi isu utama bagi setiap negara. Sehingga sekarang ni negara-negara dah mula, setengah-setengah negara mereka telah mewujudkan dia panggil dia punya food security agency dan sebagainya. Maksudnya diwujudkan agensi khas yang melihat dari segi security makanan negara tersebut. Bahkan di kementerian kita sendiri, kita lihat bagaimana kementerian pun berubah nama, daripada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Ini menunjukkan betapa pentingnya makanan, dan setiap negara itu mula melihat dari segi kecukupan bekalan makanan untuk rakyat mereka. Okey, kita lihat seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam slide sini, kalau kita lihat di sini, maka kita, tuan-tuan dan puan-puan, akan dapati bahawa semasa, kalau kita lihat pada suku ketiga pada tahun 2020 yang lepas, maka kita akan dapati bahawa kita punya sektor pertanian kita, kalau kita lihat dari segi tanaman makanan kita, semua menunjukkan pertumbuhan yang positif lah. Okey, walaupun KDNK kita menunjukkan pengecupan negatif, minus 2.66, tolak negatif 2.66%, tapi sektor pertanian kita nampak ianya negatif 0.65, iaitu adalah kombinasi antara sektor agro makanan dan komoditi. Tapi kalau dilihat dari segi agro makanan saja, kita memang positif lah. Dan kita boleh tengok semua sektor yang lain menunjukkan kadar pertumbuhan yang negatif, cuma sektor agro makanan saja yang menunjukkan positif. Maknanya sektor agro makanan ni dalam keadaan bagaimanapun ianya berdaya tahan. Sebab manusia dalam keadaan senang atau susah, kita memerlukan pada makanan. Kalau kita dalam keadaan susah, orang kata apa, kita tak tukar handphone pun tak apa. Kan? Kita tak tukar pada yang edisi baru, version baru handphone, ataupun kita lihat masa PKP itu, kedai-kedai gunting rambut tutup dan sebagainya, kita boleh bertahan lagi tak gunting rambut dan sebagainya. Tapi makanan kita tak boleh, kita tidak boleh compromise. Bahkan apabila rakyat dengar saja kerajaan nak buat macam lockdown, PKP, pada masa itu orang cakap macam lockdown, pada peringkat awal PKP mula dulu, kita tak ada lihat orang serbu ke kedai gunting rambut ke kedai jual telefon ke, tak ada, tuan-tuan. Semua orang menyerbu ke kedai-kedai supermarket yang menyediakan bahan makanan untuk membeli sampai habis. Beras, gula, biskut, Maggi semua habis. Ini menunjukkan betapa pentingnya makanan kepada rakyat. Jadi sebab tu dari segi data pun kita lihat di sini, dalam keadaan PKP pun yang lain semua negatif, pertumbuhan yang negatif, cuma pertanian sajalah yang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jadi ini menunjukkan pentingnya sektor kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang menunjukkan semua pegawai-pegawai pengembangan kita
sama ada dalam Jabatan Pertanian, di LPP, termasuklah juga pegawai-pegawai penyelidik yang telah menyediakan teknologi ya, bahawa tuan-tuan dan perempuan ni sangat berhargalah pada negara ya, dalam membantu menghasilkan makanan untuk negara kita ya. Okey, kita tengok the next slide. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat kepada tahap sara diri ya, SSL, yang selalu disebut-sebut, kita selalu dengar, kita lihat pada 2019, sayuran kita berada pada 44.6%, buah-buahan kita berada 78.2%. Jadi suka saya nak nyatakan di sini, sebenarnya pencapaian usaha-usaha yang tuan-tuan dah jalankan telah bagi impak yang besar. Kita sayur-sayuran kita capai angkanya menunjuk orang sekitar 44.6% ni adalah kerana cara pengiraan SSL tersebut, iaitu di mana dimasukkan bawang, kentang, semua temperate veggie, semua ada dalam tu, dikira sekali. Jadi inilah menyebabkan pencapaian kita nampak macam rendah. Tetapi sebenarnya kalau kita halusi setiap satu tanaman tersebut, maka kita akan dapati bahawa kita telah mengeluarkan sayur-sayur berdaun yang cukup, sayur-sayur berdaun dan buah yang cukup untuk negara kita. Sayur-sayuran tropika, sama ada daun ataupun buah yang cukup untuk rakyat kita, iaitu kangkung, sawi, bayam, semua kita dah hasilkan 100%. Dan banyak juga yang lebih pada 100%, seperti tomato kita dah ekspor pun ke luar negara. Tetapi yang kita masih tidak cukup adalah untuk sayuran tropika kita tak cukup adalah satu ialah cili. Itu kita cuma capai sekitar 30.6% sahaja. Kemudian halia sebanyak 16.1% dan kubis bulat 40.5%. Yang mana banyak kita import kubis bulat ni terutamanya daripada negara China. Tetapi selain daripada ini, kesemuanya kita telah hasilkannya cukup untuk rakyat kita. Kemudian kalau kita lihat dari segi buah-buahan pula buah-buahan, semua buah-buahan tropika kita telah hasilkan secukupnya untuk rakyat negara ni. Maksud saya ialah kita telah capai 100% ataupun lebih daripada 100% ya. Durian, nangka, cempedak, belimbing, sukun, semua buah-buah, rambutan, manggis, semua kita telah kita telah hasilkan secukupnya. Yang kita tak cukup cuma satu saja, iaitu mangga. Kita masih rendah, kita masih mengeluarkan 32% saja, dan banyak yang kita import terutamanya daripada Thailand dan India. Ini mungkin sebab cita rasa rakyat negara ni, ada yang masih suka mangga India, Alfonso dan sebagainya. Angka 78% itu adalah disebabkan pengiraan, yang mana apple, pear, anggur, kurma, dan juga limau mandarin semasa Raya Cina Tahun Baru Cina, maka kesemua itu masuk dalam pengiraan SSL buah-buahan. Itulah yang menyebabkan kita tidak mencukupi. Tapi sebenarnya dari segi, seperti yang saya nyatakan tadi, dari segi buah-buahan tropika kita telah capai lebih daripada 1%. Yang tak cukup hanya satu saja, iaitu mangga. Yang ini merupakan pencapaian besarlah oleh ejen-ejen pengembangan kita lah, kan. Tapi berdasar pada data ni, maknanya kita kena, cara tumpuan kita di masa depan ni kita perlulah berubah ya. Kalau dahulu kita boleh tumpukan, galakkan petani untuk tanam apa juga kerana kita serba kekurangan.
Tapi apabila kita dah mencukupi dari segi buah-buahan dan sayur-sayuran, ini menunjukkan bahawa kita punya pasaran tempatan, pasaran domestik kita telah capai 100%. Ianya dah macam tepu dah. Jadi untuk itu, kalau kita nak besarkan lagi industri subsektor tanaman ni, maka kita perlulah mendapatkan pasaran-pasaran baru, iaitu perlulah kita pergi kepada ekspor. Itu adalah dari segi tumpuan kita untuk masa depan. Di samping tanpa kita meninggalkan tanggungjawab kita untuk kita mencukupkan apa yang kurang ni, iaitu cili, halia, kubis bulat dan juga mangga, untuk kita terus galakkan penanaman di dalam negara kita. Okay, next. Inilah kalau kita lihat dari segi food security, overall food security environment tahun 2020 yang dikeluarkan oleh The Economist lah. Mereka yang ni keluarkan data ni. Kita tengok next slide. Kita tengok not before that. Jadi kalau kita tengok negara Malaysia, back balik, sorry. Jadi kalau kita tengok negara Malaysia ni, kalau hijau tu maksudnya adalah dia punya hijau muda ni ialah good score lah, 60 to 79.9. Jadi kita lihat di sini, kalau berbanding dengan warna-warna tu, maknanya Malaysia ni, saya kalau tengok gambar ni setanding dengan US lah US dan juga banyak negara-negara maju lain lah. Warna kita tu sama juga dengan warna yang telah dicapai oleh Australia ini mengikut apa yang skor yang telah diberikan oleh The Economist jadi untuk itu kita janganlah salah tafsir kita dalam bidang pertanian ni. Kadang-kadang orang tidak lihat dari segi ni, kan? Mereka kata kita ketinggalan ke belakang lah. Walaupun kita berada pada ranking 43 daripada 113 negara yang dinilai tapi kalau kita lihat dari segi performance kita tu, kita berada pada band yang bagus, panggil good itu dia antara 60 ke 79.9%. Itu bukanlah berada pada negara yang moderate, weak atau very weak kita sama seperti kebanyakan negara-negara yang lain Okay, next one. Kalau kita perincikan lagi kalau kita tengok dari segi ranking ini adalah dari segi bagaimana mereka menilai dari segi sudut affordability, availability, quality and safety. Jadi sebab tu saya sebut zaman sekarang ni food safety, quality dan safety menjadi perkara penting lah kepada di dalam apabila kita memperkatakan tentang food security dan juga satu lagi adalah dari segi natural resources dan resilience Okay, itu markah yang kita perolehi. So kita okey lah cuma yang ketiga tu itu pun apabila kita teliti dengan apabila kita lihat dengan lebih teliti kita dapati ada beberapa perkara yang mereka yang sepatutnya diambil kira tapi pihak ekonomi tak ambil kira lah, mereka tertinggal. Okey, kalau kita tengok ranking dari segi ASEAN countries di kalangan negara ASEAN, next slide. Jadi kita berada nombor 2. Walaupun kita di kedudukan 43 kita Singapura berada nombor 1 kedudukan 19. Singapura disebabkan mereka mempunyai per capita income yang tinggi ni kita berada walaupun nombor 43 tetapi sebenarnya di kalangan negara ASEAN kita berada nombor 2 lah. Kita lebih baik pada Thailand, Vietnam, Indonesia, Philippines dan negara lain. Brunei tidak termasuk di sini Brunei tidak termasuk dalam penilaian oleh The Economist sebab tu
ada 9 negara je, sepatutnya 10 ya. Jadi saya mengucapkan tahniah lah di atas pencapaian ni ya, kepada tuan-tuan dan perempuan ya. Janganlah kita, sebab kita kadang-kadang dalam pertanian ni orang selalu suka macam bercakap seolah-olah kita tak buat kerja ya. Jadi kita tengoklah data ni dengan lebih jelas, dengan sebenarnya ya. Kita tengok apa yang berlaku, buatlah analisis yang lebih tepat je daripada kita memperkatakan satu seolah-olah tuan-tuan dalam kerja-kerja esensial ni tak menjalankan kerja. Saya rasa pencapaian ni kita dapat capai, satu padanya adalah hasil kerja kuat daripada tuan-tuan lah dalam melaksanakan aktiviti pengembangan dalam negara kita. Okey, next kita pergi. Saya pun tak banyak masa dah. Ada banyak lagi nak cakap ni. Okey, next one. Pendekatan perkhidmatan pengembangan. Kita pergi the next one. Okey. Saya rasa perkara ni dah banyak kali dah ditunjukkan. Apa yang mungkin kita sekarang ni dah di peringkat kita di peringkat akhir lah. Saya rasa dalam sikit masa lagi akan keluarlah National Agri-Food Policy 2.0 ya. Ini dah sampai ke draft terakhir dan inilah perkara-perkara yang telah dibagi fokus ya untuk dalam dasar eksekutif makanan negara 2021 hingga 2025. Tapi untuk National Agri-Food ni dirangka sehingga tahun 2030 lah. Okey, next. Jadi dalam pendekatan yang kita gunakan ya dalam RMK 12 ni, pertama kita bagi tumpuan kepada keselamatan makanan, food safety. Itu kita nak pastikan makanan yang kita hasilkan dalam negara ni ada selamat untuk dimakan. Dan juga apabila kita mula bergerak, seperti yang saya tunjuk tadi ya, kita punya sayur, buah-buahan kita dah 100% ya. Jadi kalau kita nak besarkan lagi industri kita, maka kita kena menuju kepada ekspor. Dan bila kita bercakap tentang ekspor, ni food safety adalah menjadi satu yang wajib lah. Kan? Dan di samping itu juga rakyat ni perlu kita bekalkan dengan makanan-makanan yang selamat untuk mereka makan. Itu menjadi tanggungjawab kita lah. Yang kedua adalah kita melihat dari segi penggunaan teknologi pertanian 4.0 ya. Ini IR 4.0. Kemudian kita ada pendekatan kita adalah melalui program dan projek yang inklusif. Yang mana kalau dahulu kita seperti yang saya terang pada slide yang awal tadi, pendekatan kita banyak kita tumpu kepada projek-projek di kalangan petani-petani di kampung-kampung kan, di negeri-negeri. Tetapi sekarang ni kita libatkan semua pihak. Tanpa kita tinggal langsung petani-petani kita yang sedia ada, petani-petani di kampung-kampung, kita terus memberi khidmat pengembangan yang sama dan juga bantuan-bantuan dari segi projek pembangunan yang sama, bahkan lebih baik pada masa yang lepas. Tetapi pada yang masa yang sama adalah kita libatkan pihak-pihak pemain-pemain industri yang besar juga. Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Kerana sekarang ni seperti saya sebut tadi, kita kena pergi kepada ekspor. Bila kita pergi kepada ekspor, kita kena libatkan pihak-pihak yang besar ni supaya mereka boleh menjadi peneraju kan, dan peneraju dalam industri tersebut dan melibatkan dan juga mereka membantu petani-petani lain juga untuk sama-sama terlibat dalam program pengeksportan hasil-hasil pertanian kita, iaitu melalui apa yang kita pendekatan kita gunakan, iaitu melalui ladang kontrak ya, kontrak farming di antara petani-petani dan juga pengeksport di industri yang besar ni. Dan untuk itu kita telah ada banyak kita telah ada jawatankuasa yang kita wujudkan di antara pihak kerajaan, Jabatan Pertanian bersama dengan industri ni ya, industri pertanian yang besar ni. Kemudian yang keempat adalah pembangunan capacity building ya. Yang ini kita beri tumpuan sebab saya kira capacity building ni lah
perkara yang penting, yang mana kita perlu mempunyai pegawai-pegawai yang berpengetahuan, berkemahiran ya, untuk melaksanakan kerja-kerja pengembangan. Dan juga seperti saya sebut tadi, pengetahuan teknologi berubah begitu cepat sekali, maka sesuai dengan perubahan teknologi itu, pegawai kita pun perlu di-updatekan selari dengan kemajuan dalam teknologi. Jadi jangan lupa tuan-tuan, kita dalam RMK12 ni kita berjanjilah bahawa untuk menghasilkan makanan yang berkualiti dan selamat untuk rakyat kita makan. Ya, kita akan bagi tumpuan pada perkara ini. Dan ini juga menjadi hasrat negara, hasrat semua pihak, sama ada daripada segi di pihak akademik, mereka akademia, ataupun mana-mana pihak juga yang saya berurusan, berbincang dengan mereka, kesemuanya menyatakan food safety should be the number one. Jadi kita dalam bidang subsektor tanaman ni, kita ambil cabaran tersebut dan kita berjanji kita akan memberi tumpuan dalam kerja-kerja pengembangan kita untuk memastikan hasil-hasil tanaman yang dikeluarkan oleh petani-petani kita adalah yang selamat untuk dimakan. Okey, next slide. Jadi dalam kalau kita bercakap tentang makanan yang hasil tanaman yang selamat untuk dimakan ya, maka kita tidak boleh lari daripada amalan pertanian baik ya. Dan amalan pertanian baik ni antara indikator yang kita boleh gunakan adalah dengan kita melihat dari segi bilangan sijil yang telah sijil MyGap yang telah dikeluarkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok daripada graf ni ya, kalau pada 2011 dulu, dalam masa setahun tu hanya 70 saja sijil yang dapat dihasilkan, sijil MyGap saja. Kerana melalui usaha-usaha pengembangan yang telah dijalankan, pada 2018 ianya telah meningkat pada 700, lebih pada 710. Dan Alhamdulillah, selepas tu pada 2020 kita lihat ianya telah meningkat lebih pada 2 kali ganda ya, telah mencapai 1,671. Dan saya percaya pada 2021 ni insya-Allah kita akan dapat melepasi angka 2,000 lah kan sijil yang dikeluarkan. Jadi ini menunjukkan pentingnya food safety tersebut, dan juga ni hasil daripada, dan juga menunjukkan yang ejen-ejen pengembangan kita juga memberi tumpuan kepada food safety, dan ini dapat kita tunjukkan dengan bilangan sijil mereka yang telah mendapat sijil MyGap pun pada 2000 dibanding dengan pada 2018 dibandingkan dengan 2020 ya, dalam tempoh 2 tahun saja pun kita lihat kemajuannya lebih pada 2 kali ganda lah. Kan? Itu menunjukkan yang Alhamdulillah hasil daripada kerja-kerja essential yang telah dijalankan oleh tuan-tuan dan puan-puan ya, bahawa kita telah berjaya ya, meningkatkan, mendidik petani-petani kita mengamalkan amalan pertanian baik, memastikan hasil-hasil tanaman yang dikeluarkan oleh mereka tu selamat dimakan. Tapi walaupun pencapaian sebanyak ni kita masih tidak berpuas hati, kita bersyukur, tapi kita lihat banyak lagi kerja-kerja yang kita perlu buat, dan insya-Allah di masa depan perkara ini dapat kita tingkatkan lagi sehinggalah cita-cita kita keseluruhan petani-petani kita, kesemua petani-petani yang ada dalam Malaysia ni, kesemuanya mereka akan mengamalkan MyGap. Dan kesemua hasil-hasil yang dihasilkan di Malaysia ni adalah sesuatu yang selamat untuk dimakan ya. Kemudian kita tengok dan slide peningkatan perkhidmatan pengembangan ya dalam RMK 12 ni, kita lihat
kita ada ladang MyGap, ladang kita nak pastikan semua ladang-ladang kita adalah ladang MyGap ya. Kemudian ianya dan apa yang saya nak sebut di sini adalah kalau di masa yang lepas ya, apabila kita mula dengan ni persijilan MyGap ni, Good Agricultural Practices ni, kita cuma kita menumpukan untuk mendidik. Tumpuan kita adalah mendidik petani-petani kita supaya mereka memahami amalan pertanian yang baik tersebut. Dan apabila mereka telah amalkan, mereka telah penuhi syarat-syaratnya, mereka akan dapat sijil MyGap. Tumpuan kita pada masa yang lepas adalah untuk memperbanyakkan seberapa banyak petani-petani yang akan mengamalkan amalan pertanian yang baik. Tetapi dengan pencapaian sekarang ya, telah sampailah masa yang mana kita perlu memberi tumpuan kepada membantu petani-petani ini untuk kita organize. Kita organize supaya hasil-hasil MyGap ni akan dapat dijual sebagai produk MyGap. Kan? Kalau dulu kita lihat apabila mereka dapat sijil MyGap je, tetapi terdapat juga banyak di kalangan mereka yang tidak dapat saluran pemasaran MyGap ini, iaitu hasil mereka dicampur dengan yang bukan MyGap oleh perai-perai pembeli orang tengah dan sebagainya. Jadi mereka tidak dapat advantage. Bukan saja penanam tidak dapat advantage daripada hasil keluaran MyGap, tetapi pengguna pun tidak dapat advantage daripada tersebut. Pada sebab pun dia bercampur dan sebagainya. Tapi dalam RMK 12 ni telah sampai masa lah yang mana kita akan usahakan menyediakan rantaian nilai. Kita lihat pada rantaian nilai tersebut supaya ianya dapat melalui saluran pemasaran dan sampai sehinggalah ianya dapat dipasarkan sebagai hasil MyGap kita. Jadi untuk itu ejen-ejen pengembangan kita akan menjadi pemudah cara lah, kan. Dan juga kita bukan itu saja yang menjadi tumpuan kita dalam RMK 12 ni. Di samping itu kita juga sekarang ni telah mewujudkan kita kata macam skop bidang-bidang baru dalam MyGap. Itu yang pertama, kita akan wujudkan MyGap pesticide free. Ini adalah sesuai dengan penanaman sayur-sayur dalam control environment ya, close control environment, yang mana mereka tidak petani-petani atau usahawan tani mereka boleh tidak menggunakan racun. Ya, mereka langsung tidak menggunakan pesticide ya. Dan ada yang menggunakan biological control agent dan sebagainya, mengamalkan IPM dan tidak menggunakan racun. Tetapi mereka masih menggunakan baja-baja inorganik ya, nutrien-nutrien tu. Jadi mereka tidak qualify kepada organik, tetapi mereka ladang-ladang hasil-hasil pada ladang tersebut adalah lebih baik pada MyGap yang biasa. Jadi untuk itu kita menyediakan satu lagi kelas dalam MyGap, itu MyGap pesticide free. Dan pada masa yang sama juga kita akan wujudkan satu lagi MyGap, iaitu MyGap bagi tanaman bukan makanan lah, untuk kita masukkan seperti bunga-bunga, penanaman bunga yang mengamalkan amalan pertanian baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah kita dapat lihat kemajuan ya. Kita telah bergerak dalam mengiktiraf petani-petani kita dan juga dalam mengamalkan amalan pertanian baik. Kalau dulu kita cuma ada MyGap dan juga MyOrganic, sekarang ni kita akan adakan lagi. Kita telah adakan juga untuk lebah ya, lebah dan juga kelulut kan. Itu kita dah telah wujudkan MyGap untuk kategori itu, dan kita akan wujudkan dua lagi, MyGap pesticide free dan juga tanaman bukan makanan. Jadi dengan cara ni insya-Allah kita akan hasil tanaman tersebut dia akan jadi satu tambah nilai lah, value added lah, kepada value dia akan jadi lebih baik lagi lah, kan. Dapat dipasarkan dengan harga yang lebih baik lagi. Dan kita akan tingkatkanlah promosi MyGap kita dan kerjasama strategik dengan semua pihak. Okay, the next one. Jadi di sini adalah
saya nak tunjukkan beberapa pendekatan, perkhidmatan, pengembangan ya yang telah berjaya dijalankan oleh pegawai-pegawai kita. Ini adalah apa yang berlaku di Johor ya, di Kota Tinggi ya, yang mana kita dapat jadikan sebagai contoh, yang mana Encik Nur Alam ni ya, beliau merupakan peserta MyGap kita dan juga pemasar MyGap, yang mana beliau telah memasarkan, beliau telah berjaya ya, dia dapat mengumpulkan petani-petani yang telah mendapat sijil MyGap di Kota Tinggi itu untuk membeli hasil-hasil mereka terus daripada petani-petani di Kota Tinggi, hasil-hasil MyGap mereka, dan dijual terus sebagai hasil MyGap di sekolah, di pasar tani, di sekolah-sekolah, dan juga sekarang ni dah mula untuk mengeksport ke Singapura sebagai hasil MyGap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah usaha-usaha yang telah dijalankan oleh anak-anak muda kita ya. Apa yang perlu oleh jabatan adalah untuk kita facilitate, kita cari orang-orang muda yang dinamik, yang mempunyai wawasan, dan kita tunjukkan pada mereka contoh-contoh model, kita kata business model, model yang telah berjaya untuk mereka ambil sebagai panduan. Contohnya seperti Cik Nur Alam ni, yang mana pada peringkat awal beliau telah menghubungi sekolah-sekolah, cikgu-cikgu sekolah, yang mana pegawai kita telah bagi bantuan. Itu pegawai kita telah pergi dengan Cik Nur Alam ke sekolah untuk bagi penerangan kepada guru apa itu MyGap. Kita bantu dia untuk menerangkan apa itu MyGap, hasil-hasil MyGap, dan beliau telah wujudkan dia punya WhatsApp group. Kemudian cikgu-cikgu akan order terus pada dia, dan beliau akan ambil pada petani untuk hantar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, melalui usaha begini, maka both parties, kedua-dua pihak akan mendapat keuntungan, iaitu petani, beliau telah dapat beli dengan harga yang lebih tinggi daripada hasil yang bukan MyGap, dan juga di pihak satu lagi itu seperti guru-guru, mereka akan dapat hasil sayur yang berkualiti, yang selamat untuk dimakan pada harga yang sama ataupun pada seperti harga yang bukan hasil-hasil yang bukan MyGap. Jadi inilah di antara contoh yang patut kita pegawai-pegawai pengembangan ya, kita ambil sebagai model, kita ambil sebagai panduan untuk kita laksanakan di tempat kita. Saya percaya di negeri-negeri, di daerah-daerah seperti di Kota Tinggi ni, di daerah lain juga dia punya keadaan yang sama seperti di Kota Tinggi ni juga, kan? Jadi kita boleh gunakan contoh ni, mungkin kita boleh copy ataupun kita copy dan kita modify, tambah baik sikit daripada business model yang diamalkan oleh Nur Alam ni. Dengan cara ni bukan saja kita dapat wujudkan peluang-peluang pekerjaan, bahkan kita dapat memberi manfaat kepada petani-petani MyGap kita untuk dapat menjual hasil tanaman mereka pada harga yang lebih baik sesuai dengan nilai kualiti hasil mereka berbanding yang tidak dapat MyGap, dan juga pengguna juga akan dapat bekalan makanan, sayuran-sayuran, buah-buahan yang selamat untuk dimakan. Inilah sebagai contoh lah. Tapi saya percaya mungkin di luar sana ada lagi model-model lain lagi. Jadi kita telitilah dan kita ambil lah sebagai panduan untuk kita dapat amalkan. Okay, next slide. Tuan-tuan dan puan-puan, Integrated Pest Management IPM adalah sesuatu yang akan kita beri tumpuan bila kita dalam ABK12 ni. Apabila kita bercakap tentang food safety, keselamatan makanan selamat untuk dimakan, kita tak boleh lari daripada menggalakkan petani-petani kita mengamalkan IPM. Dan IPM ini kita kena
laksanakan aktiviti-aktiviti IPM yang praktikal. Yang praktikal bukannya yang dalam bentuk akademik. Kalau di peringkat dahulu IPM lebih dalam bentuk akademik, kerana pada masa 20 tahun, 30 tahun dahulu, teknologi dalam IPM ini tidaklah lengkap seperti sekarang ini, kan? Jadi untuk itu maka untuk itu banyak yang bila kita nak mengamalkan IPM, banyak perkara yang tak dapat dibuat, yang menyebabkan akhir sekali petani-petani mereka akan beralih kepada menggunakan pesticide. Dan juga ada di kalangan pegawai-pegawai pengembangan kita pun, mereka hilang keyakinan terhadap IPM ini dapat mengawal terutamanya serangan musuh dan penyakit lah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini teknologi dalam IPM telah berkembang. Banyak teknologi dalam IPM telah berkembang. Kita dengar dari segi kemajuan luar biasa dalam penggunaan beneficial mikroorganisma. Bukan saja ianya dapat menguatkan, ada setengah tu seperti trichoderma dapat protect pokok tersebut daripada serangan kulat-kulat lain. Kemudian kita dengar juga dari segi nutrient solubilizing microbes seperti Bacillus subtilis dan sebagainya. Banyak lagi microbes lain yang bukan saja menjadi perbincangan dari segi akademik, tetapi produk tersebut pun telah available, telah terdapat di luar dalam market, dalam pasaran kita yang boleh kita gunakan. Begitu juga selain pada microbes tu, kita lihat dari segi penggunaan pokok-pokok, tanaman-tanaman perangkap, tanaman companion plants, repellents. Bagi setengah variety jenis tanaman, ada variety yang resistant, tolerant kepada certain disease. Kemudian kefahaman kita tentang musuh dan penyakit pun telah meningkat. Kita lebih memahami tentang environment serangannya, seperti mana yang kita lihat dalam control environment sekarang ni, apabila mereka menanam sayuran sebagai contoh, dalam sayuran ke melons dalam control environment. Jadi melalui peralatan IoT sensors, relative humidity, kelembapan bandingan, sensor kelembapan bandingan, mereka telah dapat mengawal, memastikan kelembapan dalam struktur tersebut berada di bawah tahap 70% dan sebagainya sebagai contoh, iaitu sesuatu yang bukan kondusif untuk percambahan spora, pertumbuhan kulat-kulat yang akan yang menjadi pathogen kepada tanaman kita. Jadi by this way, dengan mengawal environment, itu pun sebagai salah satu pada amalan IPM. Kita mengawal environment, kita menggunakan variety yang resistant. Kita gunakan pelekat-pelekat warna kuning, warna biru. Kemudian kita jaga kebersihan ladang kita. Kita gunakan nutrien tertentu seperti silika sebagai contoh untuk menguatkan sel-sel pokok tersebut bagi menghalang kemasukan pathogen. Jadi banyak benda yang telah kemajuan yang ada sekarang ni yang boleh kita terapkan dalam pengamalan agronomi tanaman kita, yang akan insya-Allah boleh mengawal, mengelakkan daripada tanaman kita terpaksa menggunakan pesticide. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini data ni menunjukkan adalah kemajuan dalam tahap pelaksanaan IPM kita. Jadi kalau kita lihat di sini, kita masih lagi berada pada tahap yang kita masih lagi berada di peringkat awal lah.
keluasan yang terlibat sebanyak 540,000, tapi ini banyak kawasan padi yang saya percaya di sini, dan kawasan masih lagi banyak di tahap gendah yang belum sempurna lagi. Tetapi percayalah, apa yang saya nak maklumkan di sini adalah tuan-tuan dan perempuan pegawai-pegawai dalam pengembangan ni, you kena yakinlah bahawa IPM ini adalah satu yang praktikal, sesuatu yang cost efektif dalam mengawal musuh penyakit, dan insya-Allah telah ada ladang-ladang di Malaysia ni yang mana mereka dapat hasilkan produk-produk hasil tanaman mereka yang tidak menggunakan racun, yang bebas pada racun, ya, melalui pengamalan IPM. Jadi ini kita nak memperkasakan. Kita nak supaya satu dunia akan mempunyai persepsi bahawa Malaysia adalah negara yang mana hasil tanaman yang keluar daripada Malaysia ada selamat untuk dimakan. Sebab apa? Mereka mengamalkan IPM. Kalau kita dapat wujudkan persepsi macam ni, insya-Allah ini akan membantu dalam kita punya program pengeksportan hasil-hasil pertanian kita, tanaman kita. Bukan saja zaman kita, zaman anak, cucu, cicit kita, insya-Allah mereka pun akan dapat peluang yang sama untuk mengeksport hasil-hasil tanaman sekiranya negara-negara pengimport hasil tanaman kita mereka mempunyai persepsi bahawa hasil tanaman daripada Malaysia adalah berkualiti dan bebas daripada racun, pestisida. Ya? Jadi untuk capai ini kita kena amalkan IPM lah. Jadi kita kena perkasakan pengembangan kita dalam pengembangan menyampaikan teknologi IPM kepada petani-petani kita. Okey, kita boleh tengok the next one. Inilah beberapa contoh, ya. Seperti dalam padi, kita boleh guna perangkat lampu. Kalau dulu mungkinlah lampu susah kita nak pakai, sekarang ni dah ada solar panel, kan, mudah untuk kita pasang. Ada hormon, perangkap hormon, feromon yang boleh menarik, ya. Seperti dalam kita amalkan dalam kelapa, kita nak kawal, ya. Pelekat kuning untuk tarik serangga, warna kuning, warna biru untuk kita tarik trips. Okay, next one. Ini adalah seperti yang saya sebut tadi, iaitu pendekatan perkhidmatan pengembangan kita adalah dari segi kalau pertanian 4.0 ya, IR Industrial Revolution 4.0. Jadi adalah apa yang kita kena galakkan, dan kita sesuai dengan minat yang minat oleh orang petani-petani muda kita, ya, agropreneur muda kita, dan juga teknologi dalam IR 4.0 ni macam ni, IoT ni berkembang dengan begitu cepat, dan juga kos dia pun dia punya kos pun, harga dia pun makin menurun, dan telah banyak servis-servis provider yang menyediakan ni, dan ini patut kita galakkan, dan ini akan menyenangkan dan juga dapat mengurangkan kos, dapat meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos pengeluaran kita. Dan perkara ini bukanlah susah sangat, tuan-tuan, ya. Kita ada perkara yang mudah. Sama juga macam kita mula-mula dulu kita nak memperkenalkan teknologi fertigasi, ya. Sekali bila peringkat awal tu kita nampak macam sukar. Tetapi sekarang ni di rata-rata tempat mana-mana pun kita tengok orang buat fertigasi, ya. Di sekolah-sekolah pun, budak-budak sekolah pun boleh mengamalkan teknologi fertigasi. Jadi beginilah juga dari segi IR 4.0, dari segi ni adalah IoT ni. Ini akan jadi satu yang kebiasaan kepada kita, ya. Okey, next. Selanjutnya adalah kita kena lihat, ya, dari segi
kita kena tumpuan kita adalah kalau di masa-masa yang lepas tumpuan kita lebih kepada kita melihat dari segi keluasan bertanam. Yang ini kita nak perbanyakkan kawasan-kawasan bertanam untuk tanaman-tanaman pertanian kita, dan melalui keluasan yang meningkat itu maka kita dapat tingkatkan pengeluaran kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam RMK 12 ni di zaman sekarang ni kita perlu pula beralih ke fasa yang lebih tinggi lagi, ke fasa the next step, iaitu kita kena lihat dari segi produktiviti. Kalau sebagai contohnya macam cili yang ditanam secara fertigasi sekarang ni secara puratanya kebanyakan petani kita memperolehi hasil sekitar 2 kilo satu polybag. Itu saya telah nyatakan bahawa hasrat supaya kita tingkatkan produktiviti kita kepada 6 kilo satu polybag. Dan baru-baru ni saya telah menjalankan lawatan saya pergi ke TKPM Pulau Galung ke Melaka, dan saya telah berjumpa dengan Mr. Chu Eng Kian beliau adalah salah seorang daripada peserta TKPM kita. Jadi saya suka nak nyatakan di sini bahawa beliau telah memperolehi satu polybag dia sebanyak 8.3 kilo cili dalam satu polybag. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita kena belanja. Kita kena belanja dari segi cara penanaman, kita kena ikut best practice yang ada. Kita kena berubah. Kita jangan rasa kita dah dapat 2 kilo. Itu dah cukup baik. Bahkan kalau kita lihat, dah 15, 20 dan 15 tahun dah. Pencapaian ini sekitar 2 kilo saja. Tapi kalau kita bagi tumpuan pada produktiviti, kita ambil best practice yang diamalkan oleh Mr. Chu Eng Kian kita belajar daripada dia dan kita sampaikan kepada petani, insya-Allah kita dapat tingkatkan produktiviti cili kita daripada 2 kilo kepada, kalau beliau dapat 8.3 kilo, kan kita dapat banyak 6 kilo. Dan dengan cara ini kita akan jadi kompetitif. Kalau pada tahap 2 kilo, maka kos kita akan jadi sekitar RM4.5 1 kilo. Dan apabila harga cili jatuh kepada RM2, RM2.5 sekilo, kita telah kerugian. Tetapi kalau kita dapat tingkat kepada 6 kilo, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama SSL kita akan dapat capai. Sebab sekarang ni kita sekitar 30%. Jadi kalau kita dapat naik kepada 6 kilo, maknanya kita naik 3 kali ganda. Maka dengan cara itu kita telah melalui produktiviti saja pun kita telah hampir capai 100% SSL kita. Dan pada masa yang sama kita dapat petani-petani kita akan jadi lebih hasil mereka ada lebih cost efektif, iaitu mereka akan dapat hasilkan cili pada kos kurang pada RM2 sekilo. Kalau mereka dapat 6 kilo satu polybag. Jadi inilah kena jadi pendekatan kita. Kita kena ambil projek-projek yang mana hasilnya tinggi, kita benchmark, kita jadi sebagai, itulah best practice yang patut kita ikuti untuk diamalkan oleh untuk kita sebar luaskan petani-petani kita supaya kita pun akan dapat tingkatkan produktiviti kita. Jadi ringkasnya apa yang disebut di sini adalah RMK 12 ni, produktiviti menjadi agenda penting kita. Saya dah sebut tadi food safety, di keselamatan makanan, selamat untuk dimakan. The next one adalah produktiviti. Produktiviti ini ianya berkait dengan teknologi yang diamalkan oleh petani kita. Produktiviti inilah buktinya bahawa amalan teknologi yang tinggi diamalkan oleh petani-petani kita. Okey, kita tengok next slide. Begitu juga tuan dan puan, kita pun ada satu lagi adalah kita kena galakkan participatory observation kita dengan kita melibatkan seperti yang saya nyatakan tadi semua pihak industri, pihak universiti, pihak Maldi Research Institution,
siapa juga kan yang mempunyai teknologi yang baik, kita kena libatkan mereka dan kita letakkan mereka, kita beri peluang kepada mereka untuk menyertai kita punya participatory observation kita, yang mana projek teknologi mereka tu diuji cuba di lapangan, di ladang-ladang petani kita, dan kita biar petani kita dan pegawai kita lapangan menilai sekiranya memang teknologi itu bermanfaat, baik, bagus, memberi kebaikan, maka kita pun akan bantu untuk sebarluaskan teknologi tersebut. Ini sebagai beberapa contohlah yang telah kita laksanakan seperti ini bersama dengan syarikat rektornya IoT Siang Berhad. Begitu juga ada lagi banyak lagi syarikat-syarikat lain ya yang kita telah libatkan dalam projek participatory observation kita. Okey. Dan saya seperti tidak silap saya, angka kita sekarang kita ada lebih daripada 100 projek-projek participatory observation kita. Jadi kita akan yang mana yang teknologi yang seperti saya nyatakan tadi, yang mana yang bagus kita ambil. Yang tak bagus kita maklumkan kepada petani itu, pada syarikat tersebut, supaya mereka dapat feedback dan mereka boleh tambah baik teknologi mereka. Dan bila mereka telah dapat satu yang baik, they can come to us untuk kita uji. Kemudian kalau bagus, kita share, kita bantu untuk sebarluaskan pengamalan teknologi tersebut. Okay, next. Selanjutnya adalah macam saya sebut tadi, kita kena ada best practice untuk durian. Seperti variety, kita kena ada variety yang alhamdulillah lah, variety sekarang ni boleh kata semua dah jelas ya. Kalau durian di 197 ya, itu ni Raja Kunyit ya, Musang King. And then kita ada Blackthorn di 200, duri hitam di 24, Haji Asmar di 168. Itu inilah variety-variety yang kita patut kita syorkan, kita galakkan untuk petani-petani kita menanam. Dan apabila menanam mereka, kita kena sekarang ni Jabatan Pertanian kita menyediakan best practice lah. Begitu juga untuk nangka J33, tembikai, kata ada variety kita sure, dan macam betik, sekaki, exotica, pisang, berangan, Cavendish and so on. Jadi dari segi Jabatan Pertanian kita menyediakanlah best practice supaya petani kita dapat pegawai-pegawai menjadi rujukan pada pegawai extension kita untuk disampaikan kepada petani kita. Kalau kita lihat ya, contoh saya nak pergi kepada next one lah, kita pergi. Kita takut masa tak cukup banyak lagi ya. Cakap banyak ni. Okey, kita pergi kepada contoh dalam tembikai ya. Macam saya sebut tadi dari segi productivity ya. Productivity kita lihat ya, kalau best practice ya, di luar negara mereka mencapai sehingga 40 tan satu hektar ya. Tapi kita di Malaysia sekarang ni kita capai dalam data kita menunjukkan sekitar 18 metrik tan. Jadi di sini kita akan terdapat sisihan dari segi hasil sebanyak 22 metrik tan ya. Jadi kita kena close the gap, dan untuk close the gap ni lah kita kena amalkan, kita kena gunakan pendekatan analisis sisihan ataupun orang panggil analisis jurang, itu gap analysis lah. Itu kita kena tahu apakah menyebabkan apakah amalan-amalan agronomi yang menyebabkan berlaku sisihan sebanyak 22 metrik tan tu. Tani kita dapat 18 tan, sepatutnya mereka dapat 40. Tapi kenapa mereka dapat 18? So untuk itu dalam RMK 12 ni kita akan menggalakkan penggunaan tool management dekat sini adalah menggunakan gap analysis ya. Okay, next one. Begitu juga dalam padi ya, kalau kita letakkan 7 tan sebagai sasaran kita, sasaran yang boleh dicapai. Sasaran yang boleh dicapai maksudnya adalah 7 metrik tan ni dah banyak orang dah capai dah. Tetapi average kita lihat sekarang ni banyak petani
sekitar 4 metrik tan. Jadi maknanya berlaku sisihan hasil sebanyak 3 metrik tan. Jadi 3 metrik tan ni kita kena tahu kehilangan hasil 3 metrik tan ni adakah disebabkan apa. Contohnya mungkin tanah yang tidak rata ni akan menyebabkan kehilangan hasil sebanyak 500 kg. Paras air dalam and so on. Bukan kalau petani tak guna benesa ataupun dia lewat membaja. Jadi kesemua tu amalan-amalan agronomi tersebut menyumbang kepada kehilangan hasil. Akhir sekali jumlah bila kita campur, jumlah yang hilang hasil tu 3 tan tu, 3,000 kilo tu datangnya daripada itulah faktor-faktornya. Jadi untuk itu kita kena betulkan setiap satu daripada faktor tersebut. Kalau dalam keadaan begini, yang inilah perkara yang menyebabkan kehilangan hasil, ya, iaitu tanah yang tidak rata. Yang tanah tidak rata tu adalah akan menyebabkan kepadatan tangkai, kepadatan pokok padi itu akan berkurangan. Sepatutnya kita nak, kalau dalam direct seeding 400 tangkai bagi 1 meter persegi, tapi kalau pada tahap 4 tan per hektar, mereka cuma dapat sekitar 180-190 bilangan pokok ataupun tangkai padi bagi 1 meter persegi. Jadi untuk itu kita kena tingkatkan, kita kena cari apakah penyebab yang mengakibatkan berlaku kepadatan kepadatan pokok yang rendah tersebut. Jadi yang itu kita betulkan. Itu adalah sebabkan, one of it adalah sebabkan tanah yang tidak rata. Jadi tanah perlu diratakan, barulah kita dapat tingkatkan hasil tersebut. Tetapi kalau tanah yang tidak rata yang menyebabkan kepadatan pokok itu rendah, tetapi yang kita syorkan adalah menambah baja, menambah benih, kadar benih dan sebagainya, maka ianya bukanlah penyelesaian kepada masalah tersebut. Sebab itulah, kalau kita tidak be spesifik, mengetahui apakah penyebab sebenar kepada penyebab sebenar kepada berlaku sisihan hasil tersebut, maka kalau kita tidak diagnose dengan betul, kita tidak tahu penyebab sebenar, kita tak akan dapat atasi masalah tersebut. Macam orang sakit kan, jadi doktor kena diagnose, dia kena tahu betul-betul sakit apa. Kalau dia sakit telinga, bagi ubat sakit telinga. Kan? Kita tak boleh bagi ubat sakit mata. Jadi begitu juga. Tadi kalau masalah dalam kepadatan tanaman, kita kena selesaikan dari segi kepadatan tanaman tersebut. Okey, next slide. Jadi dalam pelaksanaan projek juga, kita sekarang ni kita pergi kepada kita selalu sebut ni apa? Soil profiling, iaitu kita pergi kepada site specific nutrient management. Ini adalah perubahan yang berlaku dalam industri tanaman padi. Seperti saya sebut tadi, dulu kita pergi daripada tanam padi setahun sekali pada 2 kali setahun, kemudian pada direct seeding, kemudian kita gunakan jentera menanam, dan sekarang ni kita nak pergi kepada site specific nutrient management lah. Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita saya ucap tahniah lah pada orang yang terlibat dalam bidang ni, dan juga tuan-tuan yang terlibat dalam kerja-kerja extension ni lah. Inilah kemajuan dalam bidang pertanian kita ni. Tapi yang penting lagi adalah kita kena pastikan walaupun perubahan teknologi ini berlaku, tapi kita kena pastikan produktiviti tanaman padi ini meningkat seiring dengan kemajuan dalam teknologinya, ya. Okay, next. Ini adalah apa yang telah pencapaian kita sehingga ini, ya. Banyak idea-idea yang telah kita siapkan dah, ya, dari segi soil profiling kita. Next. Ini pula adalah apa yang kita nak galakkan, iaitu penggunaan leaf color chart, ya, yang mana kita telah ada apps, ya. Saya ucap tahniah pada Jabatan Pertanian Negeri Perak, ya, yang telah menyediakan apps ni, ya, yang mana kita sering diberitahu, kita sedia maklum bahawa nitrogen yang berlebihan akan menjadi salah satu punca kepada peningkatan perosak dan juga penyakit, ya. Jadi untuk itu pengurusan nitrogen perlulah
perlulah dijalankan dengan lestari ya. Jadi untuk itu kita dalam RMK 12 ni kita akan gunakan Live Color Chart ni, kita dah ada apps dia dan ini memudahkan untuk semua pihak bagi menggunakannya. Dan penggunaan Live Color Chart ni adalah satu yang mudah dan merupakan part of IPM ya, dari segi pengurusan pembajaan nitrogen bagi mengelakkan lebihan nitrogen kepada tanaman padi. Okay, next. Ini ialah dari segi penggunaan dia. Kita boleh tengoklah, kita gunakan, tuan-tuan boleh revise balik lah. Ini teknologi dah lama, daripada 2005, sebelum 2005 lagi telah diperkenalkan oleh IRI ya. Kita boleh gunakan Y-Leaf and so on. Jadi saya harap pihak BP lah akan mengajar semula lah kepada pegawai ejen-ejen pengembangan kita supaya perkara ini dapat diamalkan oleh petani-petani kita. Okay, next. Ini adalah kita punya geotanaman kita ya. Iaitu sistem geoinformasi tanaman makanan negara. Sistem yang dibangunkan menggunakan konsep service oriented architecture yang boleh diakses melalui web dan mobile untuk mendapatkan maklumat bagi mengurus, menganalisis dan memaparkan maklumat geospatial tanaman makanan negara. Iaitu yang mana kita dah ada sistem geotanaman ni kita ada, yang mana sistem ni akan boleh menyatakan di mana tanaman-tanaman itu berada, lokasi ladang-ladang itu berada. Kemudian dari segi lokasinya, dari segi georeference-nya. Okey, mana kita ada coordinate, latitude, longitude dia, geospatial data dia ada di situ. Kemudian kita juga dalam sistem ni ada ditunjukkan di manakah marketplace dan sebagainya. This a good system dan yang perkara ni kita akan sebab ianya membantu kita dari segi dalam elemen IR 4.0 segi big data ya, akan memudahkan pihak penanam tahu ke mana nak dijual, berapa jauh. Kalau nak tahu, dalam mereka klik saja lingkungan 10 km, mereka dah tahu dah di manakah market outlet mereka dalam radius 10 km. Begitu juga di pihak pemasar ya, marketeer ya, mereka masuk dalam sistem ni, mereka boleh tahu di manakah ladang-ladang yang mengeluarkan hasil-hasil tanaman yang mereka perlukan. There's a lot more than that. Jadi ini adalah salah satu yang perlu kita gunakan oleh semua pihak lah. Dari segi penanam, pengguna, dari segi membuat dasar, ke semua kita, dan sistem ni akan membolehkan kita mengetahui berapa banyak kita punya pengeluaran kita dan juga demand kita ya. Okay, next. Ini adalah comprehensive survey platform. Okay, inilah apa yang ada dalam geotanaman ya. Dia accommodate petani, pemburung, pelanggan data, warga DOA, pentadbir. Okay, next. Tuan-tuan boleh explore lebih dalam lagi lah. Saya percaya perkara ini pun telah diberi taklimat. Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang belum pernah mendengar lagi ya, kita offer lah, boleh mohon kepada kita dan kita akan bagi penerangan dan tunjukkan bagaimana kesemua kita dalam negara ni ya, yang terlibat dalam pertanian, kita boleh guna sistem ini. Dan ianya adalah seperti yang saya sebut tadi, ianya adalah dalam bentuk spatial, geospatial kita. Okay, next. Okay, next. Okay, yang ini saya nak terangkan sikit ya. Pendekatan yang kita akan guna sekarang ni adalah daripada apa yang berlaku ya sekarang ni. Kita lihat apabila berlaku COVID-19 ni, PKP. Bila berlaku PKP, banyak petani-petani kita menghadapi masalah dalam memasarkan hasil-hasil tanaman kita. Tetapi bagi petani-petani yang telah menjadi contract growers ya, seperti contoh ni kita ada syarikat Bihu kita yang telah
mereka ada lebih kurang 56 ya contract growers, petani-petani mereka di Kelantan dalam pengeluaran tembikai. Jadi dalam keadaan PKP pun mereka terus membeli lagi. Jadi petani tak ada masalah. Dan juga dengan cara contract growers ni mudah untuk kita merancang dari segi pengeluaran dan juga mengatur dari segi pemasarannya. Sebab syarikat-syarikat ni apabila mereka ada contract growers, mereka juga boleh buat kontrak dari segi memasarkan hasil tanaman tersebut dengan lebih peringkat awal lagi. Dan juga seperti yang saya nyatakan tadi, kalau kita lihat dari segi tropical fruits, tropical veggie kita telah capai 100%. Sebab tu kita kena pergi kepada konsep ni untuk kita pergi kepada ekspor terutamanya. Okay, next. Kemudian di dalam extension kita juga saya nak sentuh sikit beberapa tanaman. Kalau macam dalam durian, kita juga kita lihat durian macam ni. Kalau pokok yang tidak produktif, pokok yang daripada variety yang tidak baik, seperti kalau durian tu isi dia nipis, putih, tak sedap, of low quality kan, maka pokok tersebut kita akan dalam kerja extension kita akan galakkan untuk menjalankan cantuman dewasa, dicantumkan dengan variety yang kita syorkan. And then tetapi bagi pokok durian kampung yang berkualiti yang ini kita akan jadikannya sebagai durian kampung premium DKP, dan kita akan galakkannya dan kita harap supaya ianya akan dapat harga yang bukan seperti durian kampung lain tetapi sebagai satu yang premium. Kemudian bagi kawasan-kawasan baru yang tanaman durian ni, pendekatan kita adalah untuk digunakan variety-variety yang disyorkan dan mengamalkan IPM sepenuhnya. Okay, next. Kemudian pengalaman kita dalam mangga harum manis yang saya ucap tahniah pada orang Perlis petani Perlis. Dalam harum manis ni, lesson learn daripada sini adalah dari segi digital marketing, yang mana mereka telah berjaya menggunakan platform digital untuk memasarkan hasil-hasil tanaman mereka. Jadi saya harap ini boleh menjadi sebagai satu model, business model yang perlu ditiru oleh pegawai-pegawai daripada negeri lain untuk kita gunakan untuk tanaman-tanaman kita yang lain. Kan, sebagai business model yang telah berjaya dalam menggunakan digital marketing bagi memasarkan hasil-hasil harum manis mangga mereka. Dan gitu, okay, next. Saya rasa itu saja, masa pun dah mencemburui kita. Okey, sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudi luangkan masa untuk mendengar syarahan saya ini. Mudah-mudahan sebelum saya akhiri, saya nak nyatakan di sini sekali lagi bahawa extension adalah, pengembangan adalah sesuatu yang sangat penting. Pengembanganlah, melalui aktiviti pengembanganlah kita mengubah cara pengamalan teknologi pertanian dalam negara. Melalui pengembanganlah kita lihat berlaku kemajuan dalam bidang pertanian kita. Kalau saya bagi contoh, tuan-tuan ingat tadi seperti padi. Dulu kita tanam padi setahun sekali. Kita melalui aktiviti pengembangan kita berubah pada 2 kali. Daripada 2 kali kita berubah pula pada direct seeding. Pengembangan kita juga, kita telah berubah kepada menggunakan mechanical transplanter, dan sekarang ni kita nak pergi pula kepada kita nak pergi kepada IPM, Integrated Pest Management, dan juga kita pergi kepada Site Specific Nutrient Management. Kan, ini semua adalah berlaku dengan melalui proses kita ada teknologi. Selepas tu kita ada ejen pengembangan yang menyampaikan kepada petani-petani, maka dengan cara ni kita dapat lihat berlaku kemajuan dan peningkatan dalam industri agro makanan kita, terutamanya subsektor tanaman kita. Saya ucap terima kasih kepada semua. Terima kasih di atas sumbangan kerja kuat tuan-tuan dalam pengembangan. Teruskan lagi dan sentiasalah bersedia untuk menerima teknologi-teknologi baru
dan juga kita extendkan, kita sampaikan kepada petani-petani kita. Terima kasih, sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi